If you don't stop calling and I can't let go, when you're drunk and saying that you need me close, please don't keep me hiding by you. Pada lewat abad ke-19, pihak penjajah Perancis telah mula menempatkan pentadbirannya di Asia Tenggara dan mereka juga berjaya menaluki 3 kawasan kerajaan di Indochina. Kerajaan Indochina ini merupakan satu gabungan daripada 3 jenis negeri iaitu Vietnam, Kampuchea dan Laos. Pihak penjajah Perancis telah meletakkan negeri-negeri ini di bawah sebuah pentadbiran yang disebut sebagai pentadbiran kolonial Perancis pada ketika itu. Seterusnya, Perancis juga telah melaksanakan beberapa perubahan dari segi politik terhadap kerajaan Indochina, iaitu dengan membahagikan wilayah Vietnam, Kampuchea dan Laos. Pentadbiran Perancis yang berada di wilayah naungan seperti Annam, Tonkin, Kemboja dan Laos tidak merosakkan pemerintahan kerajaan tempatan. Di Laos, kedatangan Perancis telah mendapat sambutan dan penerimaan yang baik daripada masyarakat setempat. Hal ini berikutan daripada pandangan masyarakat setempat yang menganggap bahawa dengan kedatangan Perancis di Laos ini dapat memberikan kesejahteraan dalam negara tersebut. Keadaan ini disebabkan oleh kedudukan Laos yang agak jauh dengan negara-negara luar. Pemerintahan Perancis di Laos mempunyai kesinambungan dan perkaitan dengan pemerintahan Lanjan. Perancis lebih memfokuskan kepada pembahagian wilayah pemerintahan Lanjan. Ketika pemerintahan Perancis juga telah berlaku perang Laos-Siam antara tahun 1827 hingga tahun 1828 yang mana ia menyebabkan keruntuhan dan kemusnahan Vientiane dan institusi kekeluargaannya. Perkara yang menjadi utama kepada Perancis ialah dengan menjadi pertahanan kepada kerajaan Laos daripada ancaman Siam serta membantu menubuhkan dan menstabilkan sistem politik dan pentadbiran di Laos. Keadaan ini berikutan daripada tindakan Siam yang mencuba untuk mendapatkan Laos untuk dijadikan sebagai kawasan jajahan takluknya dan untuk mengeksploitasi sumber ekonomi di Laos. Perancis telah bertindak mengarahkan satu ekspedisi awal ke Laos yang dijalankan bagi tujuan untuk meneliti laluan perdagangan melalui Sungai Mekong ke China. Auguste Pevy dan Charles Rochet merupakan individu yang berdedikasi dalam menjalankan aktiviti penerokaan. Auguste Pevy yang menjadi ketua telah menjalankan penerokaan dan penjelajahan Conquest of Heart pada tahun 1880-an dan 1890-an dengan berjalan kaki tanpa alas kaki melalui laluan Bukit Bukau dan laluan Sungai Laos bagi mencari laluan perdagangan dan kesepakatan hubungan politik. Melalui sifat simpati terhadap masyarakat dan kuasa politik yang wujud telah menjadikan Auguste individu yang berjaya mendapatkan Laos dari cengkaman Thailand. Laos menjadi negara naungan Perancis dan menjalinkan satu pakatan dengan Mahkamah Laos. Di Laos, Perancis telah menetapkan seramai 72 orang pegawai sehingga pada tahun 1904. Perancis juga telah menyeragamkan sistem pentadbiran di kawasan kampung atau Tashen dan daerah dikelompokkan dalam kantong atau muong. Kesetiaan pegawai Laos dengan meluluskan hak pelantikan dan dengan membuat pegawai bersumpah secara tradisional ke atas budak mereka terhadap Republik Perancis. Dalam sistem politik di Laos, jawatan dalam pentadbiran yang berada di peringkat paling bawah dalam birokrasi wilayah yang dilantik antaranya bagi jawatan penterjemah dan juga kerani. Kedua-dua jawatan ini dikendalikan oleh orang-orang Vietnam yang berpendidikan Perancis. Bagi jawatan tertinggi kerajaan pula diberikan kepada individu dari kalangan pegawai Perancis. Sistem pentadbiran dan politik di Laos ini dikatakan sebagai sebuah sistem pentadbiran yang cekap. Ini berikutan daripada kebolehan pihak Perancis mengawal Laos meskipun bilangan pegawai Perancis yang dikhaskan hanyalah melibatkan 3 individu iaitu pesuruhjaya, penolong pesuruhjaya dan pegawai tentera di semua wilayah Saravane. Ketiga-tiga pegawai Perancis ini berjaya mentadbir di 6 kanton, 36 daerah dan 596 kampung. Jawatan yang paling bawah dalam birokrasi wilayah merupakan penterjemah, kerani bagi peringkat rendah dikendalikan oleh orang Vietnam yang berpendidikan Perancis dan jawatan tertinggi pula dikhaskan untuk pegawai Perancis. Sistem ini dikatakan cekap pada tahun 1938 kerana hanya terdapat 3 pegawai Perancis iaitu pesuruhjaya,
penolong pesuruhjaya dan juga pegawai tentera yang mengawal di semua wilayah Saravane. Dan ketiga-tiga ini telah berjaya mentadbir di 6 kanton, 36 daerah dan 596 kampung. Ini juga berikutan daripada kualiti dan integriti yang ada dalam diri pegawai Perancis yang mana ianya telah menyebabkan mereka berjaya mengawal dan mentadbir di kanton, daerah dan kampung yang terdapat dalam negara Laos di bawah penjajahan dan pemerintahan Perancis. Di Kampuchea, ketibaan Perancis pada tahun 1860-an telah mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat di Kampuchea. Malah, Raja Kampuchea iaitu Raja Norodom telah meminta perlindungan daripada Perancis berikutan berlakunya masalah perebutan kuasa antara Siam dan Vietnam dalam mendapatkan Kampuchea pada ketika itu. Raja juga memerlukan bantuan Perancis bagi mengatasi masalah persaingan dinasti dan pemberontakan yang telah berlaku secara berterusan oleh etnik Chams. Perancis telah mengambil alih dan mengawal Kampuchea dengan mudah tanpa sebarang halangan atau pemberontakan yang timbul dari raja maupun masyarakat setempat. Kesan yang seterusnya adalah perubahan institusi beraja. Penguasaan Perancis di Laos telah berlaku melalui peperangan dan ianya juga melibatkan dengan kuasa Siam. Peperangan yang tercetus ini telah mengurangkan kekuasaan pemerintah Laos pada ketika itu. Walaupun begitu, peperangan yang terjadi bukanlah di antara Perancis dengan Laos, tetapi ianya di antara Perancis dengan Siam. Laos pada ketika itu terdiri daripada negeri Vientiane, Luang Prabang, Chin Quang, Champasah dan Si Songpanna. Pentadbiran di Laos pada waktu tersebut telah diketuai oleh pegawai dari Perancis, pegawai Vietnam dan golongan-golongan elit. Golongan-golongan raja dan bangsawan ini telah dikekalkan taraf iaitu mereka ini sebagai simbol keagamaan. Selain itu juga, Perancis turut mengekalkan keadaan yang sedia wujud di Laos pada ketika itu. Keadaan yang dikekalkan oleh Perancis ini adalah kuasa dan struktur pentadbiran keluarga pemerintah di Luang Prabang. Oleh itu, Perancis telah mendakwa bahawa penjajahan mereka di Laos sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan kelompok elit yang memadai jumlah dan kesedarannya bagi membentuk kesedaran kebangsaan terhadap penduduk di Laos. Bagi Kampuchea pula, pada tahun 1884, Perancis telah memaksa Raja Norodom untuk menandatangani satu persetiaan atau boleh juga disebut sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian yang ditandatangani oleh Raja Norodom ini telah menyebabkan kuasa baginda dalam hal ehwal hasil awam, cukai kastam dan kerja raya diambil oleh pihak penjajah Perancis. Kampuchea atau Kemboja pada ketika itu telah diletakkan di bawah pentadbiran seorang ketua residen Perancis dan beberapa orang residen. Setiap residen ini akan mentadbir sebuah wilayah bagi pihak ketua residen. Manakala Raja Norodom pula hanya menjadi pemerintah boneka Perancis. Perkara ini berikutan kerana kuasa Raja Norodom pada ketika itu hanyalah dalam hal ehwal agama Buddha sahaja. Penghapusan sistem perhambaan. Penghapusan sistem perhambaan di Laos dan Kampuchea oleh Perancis adalah berdasarkan pada prinsip Franc soil first the slave who touch it, iaitu tanah Perancis membebaskan hamba yang menyentuhnya. Perancis cuba membutakan kesedaran masyarakat Indochina daripada perkataan dijajah dengan menanam unsur kebebasan dalam diri mereka. Tahukah anda bahawa cara yang digunakan oleh Perancis untuk menghapuskan sistem perhambaan di Laos dan Kampuchea adalah melalui perjanjian, namun yang membezakan kedua-duanya adalah melalui corak penghapusan. Di Laos, hamba disebut sebagai Ha yang merujuk kepada hamba atau pekerja. Kebanyakan Ha dijual dalam pasaran di Siam kerana kawasan tersebut merupakan lubuk penjualan hamba-hamba yang terbesar. Namun, selepas campur tangan Perancis dalam kerajaan Laos, amalan penjualan hamba-hamba yang dilakukan Siam menghadapi krisis kerana ia mengganggu ekonomi tanah jajahan Perancis dan British di Burma. Pada masa yang sama, Siam juga tidak ingin dicacah. Oleh itu, satu perjanjian antara kuasa barat telah dilakukan iaitu Perjanjian Franco-British. Ia membenarkan Siam tidak dijadikan kerajaan naungan dan pada masa yang sama, Siam sendiri telah terpengaruh dengan barat untuk menghapuskan sistem hamba. Secara formalnya, akhirnya sistem hamba di Laos dapat dimasukkan pada tahun 1905 di sekitar Asia Tenggara. Namun, penghapusan amalan perhambaan di Laos ini masih meninggalkan kesan yang tidak baik kepada pekerja yang dianggap kuli, iaitu gelaran kepada pekerja paksa kerana ia masih diamalkan. Seterusnya di Kampuchea.
Terdapat dua jenis hamba iaitu Nom iaitu hamba hutang dan Niah Air iaitu hamba keturunan. Kerajaan Kampuchea turut menjalankan kegiatan buruh paksa iaitu Corvée seiring dengan amalan perhambaan yang menghendaki status manusia yang berada di hierarki bawah untuk bekerja secara percuma. Fasa penghapusan sistem hamba di Kampuchea agak sukar kerana Raja Norodom dan pembersannya yang bersikap acuh tak acuh. Ini kerana pada tahun 1872 dan 1877, Raja Norodom telah berjanji dengan Perancis untuk menghentikan amalan perhambaannya. Namun, tidak apa perubahan yang dilakukan sepanjang tahun tersebut. Akhirnya, satu perjanjian damai 1884 telah termaktub. Kewujudan perjanjian ini adalah disebabkan oleh rasa tidak puas hati pihak Perancis iaitu Townshend terhadap Raja Norodom yang suka berlengah masa. Pada Mac 1884, Townshend telah memaksa Norodom di istana untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dengan itu, sistem perhambaan juga akhirnya dimansuhkan. Kesan daripada penghapusan sistem perhambaan di Kampuchea menyebabkan banyak sistem istana yang telah dirombak oleh Perancis. Sebagai contoh, pada zaman pemerintahan Raja Norodom, banyak wanita-wanita Kampuchea yang melibatkan diri dalam institusi istana dengan menjadi hamba istana. Namun, selepas campur tangan Perancis dalam urusan pentadbiran istana, wanita-wanita istana yang digelarkan Chow mula dikekalkan bilangannya dan tiada sebarang penambahan sesuka hati yang boleh dilakukan. Kesan dalam aspek sosial yang seterusnya adalah dari aspek pengaruh agama. Bermula pada tahun 1862, pihak Perancis telah memulakan gerakan untuk meluaskan kawasan taklukan mereka di Kemboja. Situasi ini bermula pada tahun 1863 di mana pemerintah Kemboja bersetuju untuk memberikan kuasa pentadbiran kepada Perancis melalui sebuah perjanjian. Perjanjian yang diberi nama Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Perlindungan Perancis telah ditandatangani oleh Raja Norodom. Perjanjian ini telah membawa kepada perubahan dalam pelbagai aspek di Kemboja, fokusnya dalam aspek sosial. Antara kelebihan yang diterima oleh pihak Perancis adalah berkenaan dengan sistem keagamaan di mana Gereja Katolik akan mendapat keistimewaan di Kemboja. Penyebaran agama Kristian di Kemboja pada abad ke-19 telah dimulakan oleh satu gerakan mubalik barat yang datang dari Eropah. Mubalik Kristian yang pertama menduduki Kemboja ialah dari Missions Étrangères di Paris ataupun MEP. MEP merupakan sebuah organisasi Katolik Rom Perancis yang telah ditubuhkan pada tahun 1658. Organisasi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Kristian Katolik, fokusnya di negara-negara Asia seperti Indochina. Konsep yang boleh diperkatakan sama melalui penyebaran agama Kristian di Laos, di mana penyebaran agama Kristian dilaksanakan oleh mubalik barat yang datang dari Eropah dan Amerika Syarikat. Penyebaran Kristian pertama oleh mubalik Kristian Barat di Laos adalah melalui MEP yang datang pada tahun 1867 ketika mereka mendapatkan hak untuk memasuki wilayah Laos melalui perjanjian dengan Kerajaan Luang Prabang. Selain MEP, terdapat juga mubalik Protestan yang datang ke Laos pada abad ke-19 terutama dari Amerika Syarikat dan Inggeris. Mereka yang datang ke tanah Laos ini bekerja untuk organisasi seperti London Missionary Society dan American Board of Commissioners for Foreign Missions. Mubalik Protestan yang datang ke Laos ini bekerja di kawasan-kawasan yang strategik seperti di kawasan sepanjang Sungai Mekong dan di persekitaran bandar-bandar penting. Walaupun mubalik barat berusaha untuk memperluaskan agama Kristian di Laos, namun sebahagian besar warganya masih mempertahankan agama asal mereka iaitu Buddha dan animisme. Walaupun demikian, beberapa warga Laos yang telah memeluk agama Kristian telah menjadi pengikut setia dan membentuk satu komuniti kecil Kristian di beberapa kawasan. Kesimpulannya,
Banyak kesan politik dan sosial yang telah berlaku selepas tahun 1897 di kerajaan Laos dan Kemboja akibat daripada pelosong kuasa barat iaitu Perancis. Kesan politik yang berlaku ini meliputi perubahan dengan menstabilkan pentadbiran di Laos dan membuat perubahan dalam pentadbiran institusi beraja di kedua-dua buah kerajaan. Manakala kesan sosial pula ialah menghapuskan sistem perhambaan yang sudah ada dalam kerajaan tersebut, membawa perubahan dalam pengaruh agama, membawa masuk imigran-imigran dan yang terakhir sekali, membuat perubahan dalam bidang pendidikan. Sekian, terima kasih.